Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja sampai dekat Kelantan dari Kuala Lumpur. Before this, saya ada pergi ke Bali untuk ASUS Asia Pacific Summit 2023. Ramai gila manusia, ada dari Jepun, India, semua negara Asia Pacific lah, kecuali China. Dan sehari selepas tu ada MSI product launch dekat KL. Jadi adalah beberapa produk-produk baru yang saya nak perkenalkan kepada anda, yang saya nak highlight kepada anda. Tapi yang lagi penting sebenarnya, saya nak zahirkan kekaguman saya, betapa impresnya saya dengan falsafah yang ASUS bawa dekat produk mereka kalau nak dibandingkan dengan brand-brand lain termasuk dengan MSI. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, saya tak nak cerita direct kepada anda poin yang saya masukkan tu, poin yang saya kagum dengan ASUS. Saya nak anda cuba teka. Saya akan play video ringkas untuk kedua-dua event. Anda cuba cari apa yang ASUS ada tapi MSI tak ada. Anda tonton video ni. So macam mana? Lepas tonton video tadi, nampak tak perbezaan yang ketara antara ASUS dengan MSI? Dekat mana? Poin mana yang buat saya teruja sangat ni? Kalau anda belum dapat, anda rewind and play balik video tu. Cuba cari, memang obvious gila dia punya perbezaan tu. Tapi sebelum tu, saya just nak buat macam quick update lah. Apa benda baru yang ada dekat ASUS tahun 2023 dan apa yang baru ada pada MSI 2023. Untuk ASUS, memang banyak gila benda baru lah. Tapi yang paling awesome bagi saya, actually yang paling awesome tu saya tak boleh nak dedahkan kepada anda. Anda kena tunggu review dari Linus dan juga Dev2D pada Mei nanti. Kod saya pun tak pasti. Tapi itu yang paling awesome lah. Dan ini saya kata dia macam trendsetter untuk semua brand laptop yang ada atas muka bumi ni. Yang kedua saya impress, yang saya boleh dedahkan kepada anda ialah ASUS Special Vision. Yang mana ASUS dah berjaya hasilkan video 3D tanpa perlu pakai spek mata. Dia ada satu kamera. Kamera tu akan detect kita punya pergerakan anak mata dan dia akan keluarkan objek tu. Mula-mula saya skeptikal sikit lah. Saya macam zaman dulu kot. Zaman apa yang cut yang kita gerak ke kanan, dia gerak ke kanan, something like that kan. Tapi bila saya guna sendiri, saya duduk di hadapan komputer tu, dekat laptop tu, saya tengok, memang 3D gila guys. Objek tu dia timbul keluar, and kalau kita pakai sensor yang, kita tambah sensor yang ada dekat belah kiri, kita boleh sentuh-sentuh. Dia macam menghampiri zaman hologram. Kalau kita tengok Iron Man kan, dia gerak-gerak macam tu kan. So something like that lah. Dia akan jadi something like that. Buat masa ni belum lagi, tapi this is macam first step ke arah hologram. Itu yang saya percaya. Yang kedua, apa yang best dekat ASUS punya launching ni, sebenarnya kita nampak
improvement yang ketara dekat mereka punya creator laptop. Yang mana mereka, kalau dulu mereka just bagi satu dial untuk kita edit video yang dia bukan physical dial, bukan knob, tapi untuk 2023 dia dah bagi knob kepada kita. Untuk Asus itu saja. Yang lain tu dia just tukar spek, lepas tu design tak ada yang ketara sangat. Cuma saya sempat main dengan foldable 16. Sebelum ni walaupun mereka launch foldable 16 tapi produk tu tak ada. Kali ni saya dapat main lah, dapat pegang sendiri, and saya impress juga betapa kesan lipatan dekat tengah-tengah tu sangat-sangat minima kalau nak dibandingkan dengan foldable phone macam Samsung Galaxy Fold 4 yang saya pernah review sebelum ni. Untuk MSI pula, dia ada perkenalkan line up baru iaitu Cyborg. Cyborg ni dia macam nak isi slot. Sebab sekarang yang paling rendah, yang paling entry yang paling murah, mereka ada GF63 ataupun mereka akan rebrand kepada Katana series. Kemudian mereka masukkan Cyborg dekat tengah-tengah. Lepas tu atas tu ada Rider. Lepas tu ada Stealth yang nipis. Dan last kali ada Dominator lah. Mereka dah kembali ke zaman Apache Cheetah mereka satu ketika dahulu. So, Rider series MSI tu dia punya light bar dekat bahagian hadapan RGB dia tu bagi saya next level lah. Brand lain patut ikut benda ni. Seriously. Okay, kita balik kepada topik kita. Apa yang saya impress sangat dengan Asus sampai saya rela buat satu dedicated video ni kepada mereka. Kalau anda perasan kan, Asus ni dia satu company yang sangat inovatif lah. Dia buat something yang orang lain tak buat. Macam contoh, kita tengok dia punya Asus ROG CS Strix. Dekat belakang tu ada anime matrix. Kalau anda tengok, brand lain tak ada offer benda tu. Tapi tak apa, itu kosmetik sahaja. Kosmetik ni benda pelik-pelik pun brand lain ada buat kan. Tapi kita tengok dekat foldable laptop sebagai contoh. Mana ada brand yang cuba buat benda tu. Walaupun sesetengah orang dia kata benda ni adalah gimmick kan. Tapi bila saya pegang main sendiri, which is saya personally pun rasa benda ni macam gimmick marketing. Asus just nak buat bising, something like that. Tapi bila saya pegang, boleh lipat, boleh guna sendiri, somehow dia practical loh. Sama juga dengan Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold dulu. Saya rasa benda tu macam gimmick. Siapalah nak guna smartphone yang boleh lipat kan. Nampak macam pelik gila. Tapi bila kita guna, dia sangat-sangat practical. Samalah dengan foldable phone tu. Lagi macam dial kan. Dial untuk dia punya creator series tu, saya pun skeptical. Saya tertanya jugalah siapa yang akan guna. Tapi bila cuba main, lepas tu try guna Adobe Premiere dan sebagainya, benda ni sangat-sangat functioning. Sangat-sangat functioning. Lepas tu mereka pun ada buat Asus Spatial Vision tu kan, yang saya cerita pasal 3D tadi, satu step ke arah hologram tu. So Asus ni dia memang spend duit dekat R&D dia, research and development, which is tak banyak company yang sanggup spend dekat benda tu. Kalau anda nak tahu, biasanya R&D ni dia banyak habiskan duit instead of masukkan duit. So, anda boleh tengoklah macam MSI, dia tak ada buat benda-benda pelik macam Asus buat tadi. Dia tak ada buat benda-benda tu. Dia launch produk baru, kalau anda perasan dia tukar chassis, dia tukar design, lepas tu dia masukkan spek. Even kalau kita tengok kepada MSI punya creator series tak ada beza antara MSI creator series dengan dia punya gaming series. Yang membezakan dia hanyalah chassis ataupun design laptop tu sendiri. Dia tak ada something yang memang ada dekat creator, ada something yang special. Tak ada. Benda tu memang tak ada dekat MSI kan. Untuk Asus tengok ada dial lah, lepas tu dia tambah itulah, tambah inilah. Nampaklah Asus cuba fikir something yang orang lain tak buat. Senang kata kan, Asus ni dia jual solution instead of dia jual laptop semata-mata. Anda boleh tengoklah brand lain, MSI, Asus, MSI, Acer, HP, memang brand-brand ni dia jual laptop semata-mata. Dia just tukar dia punya design, dia tukar dia punya spek, and dia jual kepada kita. Asus sedikit berbeza. Mereka cuba bawa idea-idea yang baru kepada produk-produk mereka. Salah satu produk yang saya rasa benda ni simple je, tapi tak pernah orang lain terfikir. Masa summit tu saya pergi, dia ada satu all-in-one PC yang mana dekat belakang all-in-one PC ni ada satu skrin yang kecil. Produk ni kita boleh guna dia dekat hotel, untuk receptionist, ataupun kita boleh guna dekat restoran bila kita key in kan. So keluar data-data semua dekat situ. Dia lagi jimat space. So ini yang saya nak anda aware. Dia Asus ni memang cuba buat something yang inovatif, something yang orang lain tak buat.
masalahnya ialah apa yang Asus buat ni dia macam kena educate end user. Dia kena educate end user. Proses nak educate end user ni dia makan masa yang agak lama lah. Jadi dia memang bakar duit saja. Saya boleh kata macam tu. Asus memang bakar duit je supaya customer ataupun end user ni dapat satu solution yang mantap. Dia dapat buat duit ke tidak, nampak macam itu adalah benda yang kedua bagi Asus. Tapi yang penting mereka nak lead dari segi teknologi itself. So, nak educate orang ni memang lama guys. Saya ingat lagi masa Asus perkenalkan Asus VivoBook yang ada SSD i5, harga dia RM1,899 masa 2014. Masa tu saya cerita kepada customer sebab SSD yang dia bagi kepada kita sangat kecil, 64GB, dan hard disk pun masa tu dia bagi 500, dia tak ada bagi hard disk, dia memang SSD 64GB saja. Saya nak bagi customer faham apa beza antara SSD dengan hard disk ni susah gila. Orang tak boleh terima lagi SSD ketiga tu. Orang kata ni teknologi apa, ni ada benda gimmick ke. Sampai 2016 macam tu barulah orang boleh accept SSD. Even siapa yang tak pakai SSD tahun 2016 tu consider fail gila lah. So dia makan masa yang lama. And kalau saya tengok dekat kerusi saya ni, apa yang berlaku dalam dunia laptop, apa yang saya ceritakan tadi kan kepada anda, dia jadi something yang kesian juga Asus. Mereka put effort gila-gila untuk cipta something yang inovatif, tapi bila benda tu dapat sambutan, brand lain pun start copy. Kalau anda perasan kan, itu trend lah. Itu trend. Apa yang Asus cuba perkenalkan, brand lain pun akan copy dengan harga yang lagi murah, which is untuk pengguna biasa ini adalah something yang menguntungkan. Untuk pengguna biasa dia adalah something yang menguntungkan, tapi untuk Asus of course ini adalah satu kerugian lah, sebab mereka yang spend duit gila-gila untuk R&D, mereka keluarkan produk, mereka dah educate customer gila-gila, keluarkan duit. Nak educate customer ni dia bukan free oh. Dia kena keluarkan duit dari segi marketing material, lepas tu dia punya kena buang harga, something like that lah. So end up brand lain just copy apa yang mereka buat. Anda boleh check lah apa yang Asus buat dulu, lepas tu brand lain follow, memang banyak gila guys. So itu sahaja dari saya. Basically tak adalah saya buat benda ni nak promote Asus ke, tak ada. Anda pun kalau anda follow saya dari 2017, saya punya review, saya punya stand sangat-sangat kita kata tengah-tengah. Saya tak ada berat kepada mana-mana brand kecuali Samsung Fold lah. Saya memang suka foldable smartphone. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.